Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Okey, selamat datang ke kelas RBT tingkatan 1. Okey, Cikgu Atika. Okey, saya Cikgu Atika akan membuat kelas RBT pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari satu subtopik iaitu membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Jadi standard pembelajaran pada hari ini adalah membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk. Okey, di sini cikgu ada sediakan satu jadual dan ada 3 gambar kasut. Okey, sebelum cikgu teruskan dengan subtopik hari ini iaitu membanding beza. Okey, kita imbas kembali kepada apa yang awak telah pelajari pada sebelum ini iaitu tentang elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk. Okey, sebelum ini awak dah pelajari ketujuh-tujuh elemen reka bentuk dan ketujuh-tujuh prinsip reka bentuk. Berdasarkan elemen dan prinsip yang awak telah pelajari sebelum ini, kita akan membanding beza di antara elemen dan prinsip reka bentuk. Okay, cikgu akan ulang semula tentang elemen reka bentuk. Okay, elemen reka bentuk ada 7, iaitu yang pertama garisan, yang kedua bentuk, yang ketiga ruang, yang keempat warna, yang kelima tekstur, keenam saiz dan ketujuh rupa. Okey, untuk prinsip reka bentuk pun ada 7, iaitu yang pertama keseimbangan, yang kedua pengulangan, yang ketiga kepelbagaian, yang keempat kontras, yang kelima harmoni, yang keenam keringkasan dan yang ketujuh kesatuan. Okey, jadi berdasarkan elemen-elemen dan prinsip yang awak telah pelajari hari ini, cikgu akan terangkan secara detail untuk kita nak membanding beza antara elemen dan prinsip reka bentuk. Jadi kita tengok pada gambar ada 3 jenis gambar kasut. Okay, yang pertama kasut yang berwarna biru. Okay, ini lebih kepada kasut sukan. Okay, yang kedua gambar kasut berwarna coklat. Nah, ini lebih kepada kasut kulit. Dan yang ketiga adalah gambar kasut berwarna hitam. Okay, jadi kita akan menganalisis ketiga-tiga jenis gambar kasut ni dan kita akan membanding beza di antara elemen dan prinsip reka bentuk. Okay, jadi kita tengok pada elemen yang pertama iaitu elemen garisan. Okay, kita tengok pada ketiga-tiga jenis gambar ni, okay, gambar yang manakah yang mempunyai elemen garisan. Kita tengok gambar yang pertama iaitu gambar kasut berwarna biru ni. Okay, kita tengok gambar yang pertama ni dia ada elemen garisan, dia mempunyai elemen garisan. Kalau kita tengok dengan lebih dekat ada garisan berwarna kuning-kuning dekat sini. Okay, jadi garisan berwarna kuning ni dia menunjukkan elemen garisan. Okay, kita pergi kepada gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua kalau kita lihat pada tapak dia tu ada garisan jahitan dan juga ada garisan dekat sini. Okay, jadi gambar yang kedua ni juga mempunyai elemen garisan. Okay, gambar yang ketiga. Okay, gambar yang ketiga juga mempunyai elemen garisan. Tengok ni ada garisan dekat sini, garisan dekat sini. Jadi gambar yang ketiga pun mempunyai elemen garisan. Jadi ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen garisan. Okay, kita pergi kepada elemen bentuk. Okay, elemen bentuk ni berbeza setiap kasut. Jadi ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen bentuk. Okay, gambar yang pertama dia ada elemen bentuk, dia ada tali. Okay, elemen yang gambar yang kedua, elemen bentuk dia tengok bentuknya lebih simple, dan elemen yang gambar yang ketiga elemen bentuknya elemen yang lebih kompleks, tengok dia macam ada pelbagai bentuk. Okay, jadi ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen bentuk. Okay, kita pergi kepada elemen yang ketiga iaitu elemen ruang. Okey, elemen ruang adalah ruang-ruang yang terdapat pada gambar. Okey, gambar yang pertama mempunyai elemen ruang. Okey, gambar yang kedua juga mempunyai elemen ruang dan gambar yang ketiga juga mempunyai elemen ruang. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen warna. Okey, untuk elemen warna, awak semua pun tahu
warna itu merujuk kepada apa. Jadi kita tengok kepada gambar-gambar ni semua mempunyai warna-warna yang berbeza. Jadi kita tengok pada gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama, kasut yang pertama ni kasut dia berwarna biru. Okey, jadi gambar yang pertama mempunyai elemen warna. Okey, gambar yang kedua kasutnya berwarna coklat. Okey, jadi gambar yang kedua ni juga mempunyai elemen warna. Okey, gambar yang ketiga, okey, kasut ni berwarna hitam. Okey, jadi gambar yang ketiga juga mempunyai elemen warna. Okey, jadi ketiga-tiganya mempunyai elemen warna. Okay, kita pergi kepada elemen tekstur. Okay, elemen tekstur ni adalah benda yang kita boleh nampak dan kita boleh rasa. Sama ada teksturnya licin ke, teksturnya kasar ke, halus ke. Itu adalah tekstur. Jadi kita pergi tengok kepada gambar yang pertama, iaitu gambar kasut berwarna biru. Okay, kalau kita tengok pada teksturnya lebih lembut. Okay, kebanyakan kasut sukan teksturnya lebih lembut. Okay, kita pergi pada gambar yang kedua, iaitu kasut kulit. Okay, kasut kulit teksturnya lebih kasar berbanding dengan gambar yang pertama. Okay, dan kita tengok gambar yang ketiga, okay, teksturnya pun agak kasar sebab kita tengok dia punya teksturnya okay, timbul-timbul. Jadi teksturnya lebih kasar. Jadi ini membawa maksud ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen tekstur. Okay, kita pergi kepada elemen yang seterusnya, iaitu elemen saiz. Okay, saiz di sini bermaksud ukuran yang ditunjukkan pada gambar. Jadi sekiranya kita nak tahu sama ada gambar tersebut mempunyai elemen saiz ataupun tidak, kita kena perhatikan pada ukuran pada gambar. Sekiranya terdapat ukuran pada gambar, sebagai contoh ukuran berapa panjang, berapa lebar, cm ke, inci ke, jadi itu membawa maksud gambar tersebut mempunyai elemen saiz. Okay. Tapi sekiranya tidak ada menunjukkan apa-apa ukuran, so ini membawa maksud gambar tersebut tidak mempunyai elemen saiz. Jadi kalau kita tengok pada ketiga-tiga gambar ni, ketiga-tiga gambar ni tidak menunjukkan apa-apa jenis ukuran. Dia tak ada menyatakan ukurannya, ukuran setiap kasut ni, ukuran panjang dia tak ada. Okay, jadi ini membawa maksud ketiga-tiga gambar ini tidak mempunyai elemen saiz. Okay, jadi gambar pertama, gambar kedua dan gambar ketiga tidak mempunyai elemen saiz. Okay, kita pergi kepada elemen yang terakhir, iaitu elemen rupa. Okay, elemen rupa ni lebih kurang dengan elemen bentuk. So, jadi ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen rupa. Okay, elemen rupa ni kita tengok ni, gambar pertama dia lebih kepada rupa organik, gambar kedua pun dan gambar ketiga juga lebih kepada rupa organik. Okay, jadi ketiga-tiga elemen ni ketiga-tiga gambar ni mempunyai elemen rupa. Okey, jadi kita dah selesai membanding beza daripada aspek elemen. Okey, kita pergi kepada aspek prinsip juga. Kita banding beza ketiga-tiga gambar ini melalui aspek prinsip. Okey, kita pergi kepada prinsip yang pertama, iaitu prinsip keseimbangan. Kita tengok gambar yang pertama. Okey, kita tengok ada tak keseimbangan di situ. Okey, sekiranya kita bahagikan gambar tu kepada dua, so kita tengok ada keseimbangan. So gambar yang pertama ni dia mempunyai prinsip keseimbangan, iaitu keseimbangan tidak simetri sebab dia tidak sama kiri dan kanan dia. Bila kita bahagikan kat tengah-tengah dia tu, kiri dan kanan dia tidak sama. Sekiranya keseimbangan simetri, dia kena mempunyai kiri dan kanan yang sama. Jadi yang gambar yang pertama tu adalah keseimbangan tidak simetri. Okay, gambar yang kedua juga mempunyai keseimbangan, iaitu keseimbangan tidak simetri juga, dan sama juga dengan gambar yang ketiga, mempunyai keseimbangan tidak simetri. Okey, kita pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu prinsip pengulangan. Okey, pengulangan adalah perkara yang diulang-ulang ataupun di-repeat banyak kali, dibuat pengulangan. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Apakah perkara yang diulang-ulang, apakah benda yang diulang-ulang dalam gambar pertama. Okay, sekiranya kita tengok pada gambar yang pertama tu, kalau kita perhatikan ada garisan berwarna kuning. So garisan berwarna kuning tu diulang-ulang, dibuat pengulangan, betul? Okay, jadi gambar yang pertama ni mempunyai elemen pengulangan.
Okey, jadi kita pergi kepada gambar yang kedua pula. Okey, kita tengok pada tapak kasut ni. Okey, kita tengok garisan jahitan dia tu pun diulang-ulang, dibuat pengulangan. Okey, jadi gambar yang kedua ini juga mempunyai prinsip pengulangan. Okey, begitu juga gambar yang ketiga. Kalau kita tengok pada bentuk gambar ni, corak pada gambar ni diulang-ulang juga, dibuat pengulangan. Jadi gambar yang ketiga ni mempunyai prinsip pengulangan. Okey, kita pergi kepada prinsip seterusnya iaitu prinsip kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ni bermaksud dalam satu reka bentuk tu mempunyai pelbagai elemen, pelbagai reka bentuk. Okey, kita tengok pada gambar yang pertama. Okey, kalau kita tengok pada gambar pertama, dia mempunyai kepelbagaian daripada segi warna. Okey, sebab ada 3 warna yang digunakan iaitu warna biru, warna kuning dan warna putih. Jadi, gambar pertama ni mempunyai prinsip kepelbagaian daripada aspek warna. Okey, gambar yang kedua tidak mempunyai kepelbagaian sebab dia menggunakan warna yang sama, warna yang satu warna saja, dan daripada segi bentuk pun tidak ada bentuk yang dipelbagaikan. Jadi gambar yang kedua tidak mempunyai prinsip kepelbagaian. Okey, gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ni mempunyai prinsip kepelbagaian daripada aspek bentuk dan corak yang terdapat pada kasut. So, jadi gambar yang ketiga mempunyai prinsip kepelbagaian. Kita pergi kepada prinsip yang seterusnya iaitu prinsip kontras. Okey, kontras ni membawa maksud perkara yang sangat berbeza, yang mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Okay, jadi kita tengok gambar yang pertama. Okay, gambar yang pertama ni perbezaan yang kita dapat lihat cuma pada warna iaitu antara warna biru dan warna putih. Jadi gambar yang pertama ni mempunyai prinsip kontras yang sedikit lah mempunyai prinsip kontras. Okay, kita tengok gambar yang kedua. Okay, gambar yang kedua tidak mempunyai kontras sebab gambar yang kedua dia menggunakan tona warna yang sama iaitu coklat. Jadi tidak ada yang berbeza. Jadi gambar yang kedua ini tidak mempunyai kontras. Okay, kita tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni mempunyai prinsip kontras di mana kita dapat tengok kontrasnya daripada segi warna iaitu ada warna kuning sikit, ada warna hitam, dan kontras daripada segi bentuk dan rupanya. Okey, jadi kita pergi kepada prinsip yang seterusnya iaitu harmoni. Okey, sekiranya kontras tadi maksudnya perkara yang sangat berbeza yang menunjukkan perbezaan yang ketara. Okey, tapi harmoni adalah perkara yang mendatangkan ketenangan, perkara yang tidak menunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Okey, jadi daripada tiga-tiga gambar ni, okey, yang kita boleh lihat gambar yang kedua ni adalah mempunyai prinsip harmoni di mana gambar yang kedua ni dia menggunakan tona warna yang sekata iaitu warna coklat. Jadi dia menimbulkan prinsip harmoni. Okey, gambar yang ketiga ni tidak mempunyai prinsip harmoni di mana kita boleh tengok kepelbagaian di sini. Jadi gambar yang ketiga tidak mempunyai prinsip harmoni. Okey, kita tengok pada prinsip yang seterusnya iaitu prinsip keringkasan. Okey, prinsip keringkasan ni adalah reka bentuk yang ringkas atau reka bentuk yang simple. Jadi kita boleh nampak di antara ketiga-tiga gambar ni, gambar yang kedua lah yang mempunyai prinsip keringkasan. Gambar yang pertama dan gambar yang ketiga tidak mempunyai prinsip keringkasan. Kalau kita tengok gambar yang kedua ni sangat simple dia punya reka bentuk. Jadi gambar yang kedua ni mempunyai prinsip keringkasan. Dan kita tengok pada prinsip yang terakhir iaitu prinsip kesatuan. Okay, untuk prinsip kesatuan ni adalah gabungan pelbagai jenis elemen, pelbagai jenis reka bentuk. Okay, jadi kita tengok daripada ketiga-tiga gambar ni, gambar yang manakah yang menggabungkan pelbagai jenis elemen. Okay, so antara tiga-tiga gambar ni kita boleh nampak daripada reka bentuk gambar yang ketiga ni, okay, dia memang menggabungkan pelbagai jenis elemen, pelbagai jenis bentuk, pelbagai jenis reka bentuk. Jadi gambar yang ketiga ni mempunyai elemen kesatuan. Okay, jadi kita dah selesai untuk tajuk membanding beza elemen dan reka bentuk, elemen dan prinsip reka bentuk. Okay, dalam tajuk membanding beza elemen dan prinsip reka bentuk ni, okay, awak semua perlu menganalisis setiap gambar.
menganalisis setiap produk yang diberi untuk awak menentukan sama ada produk tersebut mempunyai elemen apa dan mempunyai prinsip apa. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada tugasan kita pada hari ini. Okey, ni tugasan awak untuk hari ini. Okey, tadi kita dah belajar apa itu membanding beza elemen dan prinsip. Jadi tugasan hari ini awak kena lukiskan gambar jam ni. Ni adalah gambar jam tangan. Okey, lukiskan gambar jam ni dan buat jadual ni. Dan cikgu nak awak analisis gambar jam ni. Tentukan sama ada elemen apa yang terdapat pada jam ni dan prinsip apa yang terdapat pada jam ni. Awak perlu tandakan tik pada elemen yang ada dan prinsip yang ada. Okey. Okey, jadi ini adalah tugasan awak untuk hari ini. Okey, buat dan nanti hantar pada cikgu. Okey. Jadi kita dah habis kelas untuk hari ini. Jadi kelas untuk hari ini adalah membanding beza di antara elemen dan prinsip reka bentuk. Okay, sebelum awak membanding beza tu, awak perlulah tahu ketujuh-tujuh elemen reka bentuk dan ketujuh-tujuh prinsip reka bentuk untuk awak membandingkan elemen dan prinsip reka bentuk. Jadi untuk kelas hari ini kita telah selesai untuk kelas hari ini. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang join kelas hari ini. Terima kasih diucapkan. Okay, cikgu akhiri kelas cikgu pada hari ini. Okey, terima kasih.